بسم الله الرحمن الرحيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung balik pelajaran kita pada minggu lepas di bawah tajuk ubahan. Jadi minggu lepas kita dah tengok ubahan tercantum untuk dua atau lebih ubahan langsung. Jadi hari ini kita pergi kepada standard pembelajaran seterusnya, ubahan songsang. Okey, dalam bab ni kita akan tengok satu lagi ubahan yang dinamakan ubahan songsang. Okey, apa yang dimaksudkan dengan ubahan songsang? Okey. Kalau tengok sebenarnya ubahan songsang ni, dengar perkataan songsang tu sendiri, kita dah tahu terbalik lah. Okay, senang cerita terbalik. Okay, ni dibagi satu situasi. Nak suap fikir, semasa berada di atas jongkan-jongkit, seorang yang lebih berat akan berada di bawah. Betul? Okay, berada di bawah, manakala yang lebih ringan akan berada di atas. Tahukah anda bagaimana menyeimbangkan jongkan-jongkit tersebut? Okey, bagi menyeimbangkan sebuah jongkan-jongkit, seorang yang lebih berat perlu duduk lebih dekat. Okey, tengok dalam kes ni, siapa yang lebih berat? Kau tengok mak dia lebih berat, dia perlu berada lebih dekat dengan fulcrum. Okey, yang ni kita panggil fulcrum. Okey, atau seorang yang lebih ringan perlu duduk lebih jauh dari fulcrum. Perhatikan rajah di sebelah. Hubungan antara jisim pemain W dengan jarak antara pemain dan fulcrum D dikatakan berubah secara songsang. Jisim berubah secara songsang bila W bertambah, D berkurang. Ni D. Okey, ni W, this one W, yang ni D. Bila W bertambah, naik, D menjadi berkurang. Okey. Bila dia semakin berat, dia perlu bergerak semakin ke depan supaya balance lah dengan berat anak dia ni. Okey, dan sebaliknya. Faham ya? Okey, kita tengok mobilasi minda 5. Tujuan aktiviti ini ialah untuk menerangkan maksud ubahan songsang. Maksud apa yang dimaksudkan dengan ubahan songsang? Okey, jadi selepas aktiviti ini baru kita tahu apa yang dimaksudkan dengan ubahan songsang. Fahami situasi berikut dan kemudian jawab soalan dalam perbincangan. Dewan sebuah sekolah mempunyai beberapa buah pintu. Okey, macam dewan sekolah kita lah, ada banyak pintu. Jadual menunjukkan hubungan antara bilangan pintu yang dibuka X dengan masa yang diambil Y bagi sekumpulan murid untuk keluar dari dewan. Okey, fikir sejenak. Semakin banyak bayang masa assembly, perhimpunan, kalau banyak pintu yang terbuka, jadi masa untuk pelajar tu keluar daripada pintu-pintu tu lebih cepat, betul? Betul tak? Okey, kita tengok jadual ni. Jika pintu dibuka 2, masa 24. Okey, jika pintu yang dibuka 3, dia jadi 16. 4, 12. Tengok perkaitannya. 5, 9.6. 6, 8. Okey, saya suruh awak fikir ni. 2 dengan 4 ni. Nampak tak? Buka 2, 24 minit. Buka 4, double double daripada 2, 12 minit sahaja. Okey, perbincangan. Apa yang kita dapat daripada jadual ni? Dia kata jika bilangan pintu dibuka semakin bertambah, okey, bilangan pintu bertambah, adakah masa yang diambil bertambah atau berkurang? Saya nampak berkurang, betul tak? Okey, saya garis je dulu. Jika bilangan pintu yang dibuka berkurang, pintu berkurang. Okey, tadi masa masa nak highlight masa. Okey, masa yang diambil mestilah bertambah. Betul tak? Okey, apa hubungan antara bilangan pintu dengan masa yang diambil? Okey, hasil daripada mobilasi minda 5 didapati bahawa bilangan pintu dibuka bertambah. Makin bertambah, masa semakin berkurang. Ni saya dah garis kat sini. Begitu juga bila pintu semakin berkurang, masa semakin bertambah. Perubahan yang berlaku
Yang berlaku pada bilangan pintu yang dibuka menghasilkan implikasi bertentangan. Dia jadi opposite. Kalau sebelum ni kita tengok berlangsung, satu naik, another one naik. Yang ni satu naik, satu lagi turun. Okey, bertentangan. Jadi ini yang dikatakan ubahan songsang. Jadi apa ubahan songsang? Ubahan songsang ialah bila keadaan satu pemboleh ubah Y bertambah bila pemboleh ubah X berkurang. Syaratnya kadar yang sama. Dia tak boleh macam ikut dare. Berkurang tak boleh. Dia macam ubahan langsung juga. Dia kena ada K kan, pemalar. Yang ni pun kena ada pemalar juga. Hubungan ini ditulis sebagai Y berubah secara songsang dengan X. Kalau yang tadi kita boleh kata Y berubah secara ataupun bilangan pintu berubah secara songsang dengan masa pelajar keluar dari dewan. Okey, kita tengok contoh 15. Chiaming mengambil bahagian dalam satu larian maraton dengan jarak 42 km. Jadual menunjukkan hubungan antara masa yang diambil oleh Chiaming dengan laju puratanya. Okey, laju sini masa. Ada 3 benda lah kalau tengok. Jarak, masa, laju. Tapi dia hanya bandingkan masa dengan laju lah. Jarak tetap sama. Okey, kalau masa dia 4 jam. Lama ni, maraton dia lama. 4 jam dia ambil masa ataupun laju dia jadi 10.5. Kalau 5 jam bermakna laju dia 8.4, nampak tak? Masa bertambah tapi laju berkurang lah. Ni betul lah, awak faham lah. Kalau perlombaan macam tu lah. Orang yang lari perlahan, maksud laju perlahan, masa dia ambil untuk menyiap ataupun untuk sampai ke penghujung lebih lama lah. 6, 7, 6, 8, 5.25. Okey. Nyatakan perubahan, soalan dia, nyatakan perubahan pada laju purata jika masa yang diambil bertambah 2 kali ganda. Okey, kita tengok yang ni. Kalau bertambah 2 kali ganda. 4 dengan 8. 4 dengan 8 jam. Okey. Nah, tu dia dah bagi tu nampak tak? Bila masa bertambah 2 kali ganda, what happen to laju dia, laju purata dia? Berkurang. Berkurang juga 2 kali ganda. Betul? Ni jawapan kita nak. Jawab berkurang 2 kali ganda. Okey? Nampak bahagi 2. 10.5 bahagi 2 dapat 5.25. Okey, apa jadi kalau masa berkurang 1.5 kali ganda? Kita nak tengok yang mana? 6 dengan 4. 6 dengan 4. Okey. 6 bahagi 1.5 kita dapat 4. So 7. Yang ni bahagi. Nampak tak? Bahagi. Ini semua bahagi. Yang ni darab. Okey, juga darab nombor yang sama lah. Okey, bila masa berkurang 1.5 kali ganda, laju purata bertambah juga 1.5 kali ganda. Boleh? Faham ya? Okey. Okey. Latihan ni kita tengok. Okey, jadual di sebelah menunjukkan hubungan antara bilangan pekerja dengan bilangan hari menyiapkan sesuatu kerja. Yang ni dia pasang jubin. Faham tak? Okey. Betul tak ubahan songsang? Betul. Kalau bilangan pekerja ramai, makin cepatlah dia dapat siapkan sesuatu kerja, betul? Satu naik, satu turun. Okey. Nyatakan perubahan pada bilangan hari. Bilangan hari, dia tanya soalan bilangan hari. Jika, di soalan bilangan hari, jika bilangan pekerja didarab dengan 2. Okey, didarab dengan 2. Okey, kita tengok bilangan pekerja darab 2. Yang ni kita tengok yang ni. Kita tengok yang 2 dengan 4. Okey, senang. Darab 2 kan? Okey. Apa jadi pada bilangan hari bekerja? Kita nak buat macam mana kesimpulan dia? Okey. Kita tulis dibahagi dengan 2 sebab dia guna darab.
Dia tak guna bertambah berkurang. Jadi kita guna dibahagi dengan 2. Jawapan dia bahagi. Buat ayat lah. Ini tak payah buat sebab kita dah bincang. So you don't need to salin dalam buku, tak payah. Okey. Macam mana jadi kalau bilangan hari berkurang separuh? Dikurang. Okey, kita nak tengok yang mana? Yang ni. Bilangan bilangan pekerja. Silap kurang separuh. Maksudnya asalnya 8, kemudian ada yang berhenti kerja 4 orang, sudah jadi 4. So, apa jadi pada bilangan hari? Nampak tak? Dari bawah jugalah. Jadi, naiklah. Apa kita nak tulis? Berkurang separuh, bertambah 2 kali ganda. Faham? Okey. Boleh Okey, seterusnya kita tengok soalan kedua. Cikgu Farid mempunyai sejumlah wang untuk membeli hadiah untuk pemenang kuis matematik. Jika harga sebuah hadiah ialah RM10, harga dia RM10, maka Cikgu Farid boleh membeli 10 hadiah. Nampak tak berapa duit dia sekarang? 100 kan? Okey, nyatakan hubungan bilangan hadiah jika harga sebuah hadiah bertambah 2 kali ganda. Kalau harga, dia tanya what happen to bilangan. Jadi bila harga bertambah 2 kali ganda, maksudnya RM20 lah kan. So apa jadi pada bilangan hadiah yang dapat dibeli? Dia ada RM100. Jadi bilangan hadiah yang dapat dibeli cuma 5. Apa hubungan 10 dengan 5? Kita nak tahu macam mana? Jadi berkurang. Dia guna perkataan tadi, berkurang 2 kali ganda. Jadi jawapan yang ni berkurang. Berkurang 2 kali ganda. Okey. Apa jadi kalau harga hadiah tu berkurang 50%? Maksudnya makin murah lah, RM5. Okay, 50% daripada RM10 ialah RM5. Bila harga RM5, so berapa dia dapat? 100 bahagi 5, dia dapat 20. Okay, jadi apa jawapan dia? Bertambah 50%. Betul? 50% ke? Nanti saya cek. Okey, betul. Bertambah 50%. Okey, seterusnya kita nak tengok apakah hubungan antara dua pemboleh ubah bagi suatu ubahan songsang. Kita belum masuk ke bab mengira dan seterusnya. Okey, tengok modulasi minda 6. Dalam bahagian ni, kita nak menentukan hubungan antara dua pemboleh ubah bagi suatu ubahan songsang. Okey. Aktiviti dia, sekeping cardboard berukuran luas 1.44 meter persegi. Cardboard itu digunting kepada Y keping. Tak tahu berapa keping. Kad segi empat sama yang kecil. Dengan luas setiap kad ialah X meter persegi. Okey. Aktiviti ni awak boleh buat sendiri sebenarnya. Awak imbas QR code menggunakan your smartphone. Dalam buku teks ada. Okey. Masukkan nilai luas kad kecil X sama dengan 0.04 dalam sel berwarna dan tekan enter. Ulang langkah untuk nilai X bersamaan 0.09, 0.16 dan 0.36. Perhatikan okey. Nilai Y, XY dan 1/X bagi setiap nilai X. Lukis graf Y melawan X dan graf Y melawan 1/X mengikut skala yang sesuai berdasarkan nilai pemboleh ubah. Okey, yang ni saya nak awak buat. Okey. Saya nak awak buat
mula-mula sekali, maksudnya lepas awak tengok video ni, awak buat yang ni dulu and then awak hantar pada saya dengan jawapan yang siap lah. Maksudnya jadual ni, salin semua ni, hantar pada saya dalam masa 2 jam ni. Okey, boleh? Dan jawablah soalan ni. Sebenarnya soalan ni ada jawapan di bawah ni. Okey, hasil daripada modulasi minda 6 didapati bahawa suatu ubahan songsang A nilai XY ialah pemamala. Oleh itu, K sama dengan XY. Kalau sebelum ni kita tengok K sama dengan Y per X. Yang ni X darab Y. Okey, ataupun Y darab X. Okey. B, graf Y melawan X ialah hyperbola. Ini bila Y melawan X, hyperbola. Kalau Y melawan 1 per X, barulah dapat garis lurus yang lalu asalan. Ni asalan Okey, Y berubah secara songsang dengan X. Itu yang dikatakan Y berubah secara songsang dengan X. Y berubah secara songsang dengan X. Okey, bila pemboleh ubah Y berubah secara songsang dengan X, ialah XY ialah suatu pemala. Pemala dia ialah XY. Nanti kita salin nota. Saya akan bagi K. K juga. K tetap K lah. Okey, perkaitan antara nilai K dengan konsep perkadaran. Ni tak boleh tengok. K ni dia akan sama. Setiap kali X darab Y, kita akan dapat K yang sama. Perkaitan antara nilai K dengan kecerunan. Garis lurus yang bermula daripada asalan bagi graf Y melawan 1 per X. Okey, Y melawan 1 per X. M ialah Y1 per 1 per X1. Akhirnya jadi K. X1, Y1. Balik pada sini balik. Okey, perkaitan ini hanya akan benar jika garis lurus bermula dari asalan. Mesti mula dari asalan. Bermula, tak boleh nak start daripada tengah-tengah. Sini tak jadi. Kalau dia kata dia start di sini, tak boleh lah. Okey. Okey, tip bestari. Hubungan ubahan songsang yang ditulis sebagai Y berubah secara songsang dengan X juga boleh ditulis sebagai X dan Y berkadaran songsang. Ni kalau soalan ni biasa dibagi dalam bentuk ayat. Awak kena tahu maksud dia sah. Okey. Yang ni tadi K tadi. Jadi K ialah XY. K sama dengan XY. So, Y sama dengan K per X. Bagi suatu ubahan songsang, Y berubah secara songsang dengan X boleh ditulis. Dia tulis macam ni. Ingat songsang ni selalu duduk di bawah. Okey. Jadi, kalau saya kata hari tu, bila tanda ubahan, ni tanda ubahan. Setiap kali tanda ubahan ni, kita nak kira, kita kena ganti dengan sama dengan K. So, the same thing happen here. Sama dengan K. Dalam bentuk persamaan, barulah kita boleh mengira. Okey, dengan keadaan K ialah pemala, graf Y melawan X ialah hyperbola. Tadi kita tengok, Y melawan 1 per X ialah garis lurus bermula dari asalan. X takkan sama dengan kosong. Okey, sebab 1 per X. Okey, yang ni Y sama dengan A per X. X tak sama dengan kosong ialah fungsi salingan dengan graf berbentuk hyperbola. Yang ni sebab ni lah. Okey, ni kaitan dia. Sekarang kita plot yang ni untuk nak tahu dia songsang. Okey. Modulasi minda 7. Okey, kita boleh buat. Menentukan hubungan antara pemboleh ubah Y dengan X kuasa 2 bagi suatu ubahan songsang. Diberi isi padu sebuah cuboid dengan tapak segi 4 sama ialah 180 cm padu. Isi padu dia ni. Jadual menunjukkan hubungan antara panjang sisi tapak dengan tinggi cuboid. Lengkapkan jadual di bawah. Okey, apa yang nilai yang boleh ditulis ni? Dia dah bagi tapak Tapak 2, 3, 4, 5, 6. Okey, isi padu yang ni. Isi padu tetap. Okey, kita nak tengok apa jadi pada tinggi. Jadi macam nak kira tinggi dia. Ambil kalkulator. Okey, tapak tu, luas tapak ialah X kuasa 2. Betul? Maksudnya, okey, saya tulis kat atas ni X kuasa 2. Kalau X kuasa 2, yang ni 4. 9, 16,
25. Yang ni 36. Okey, kalau kita nak tahu tinggi dia, sebab isi padu dia dah bagi, awak kena bahagi je lah. 180 bahagi 4. Okey, berapa? 180 bahagi 4. Jawapan dia 45. So, mana nak tulis 45 sini. Okey, seterusnya 180 bahagi 9. 20 dan awak isi yang seterusnya. Okey, macam mana pula X darab Y? Yang ni darab ni. Yang ni X darab Y 90. Betul? 60. Okey, yang ni dah lengkap. Seterusnya X kuasa 2 darab Y. Maksudnya 4 darab 45. Okey, guna kalkulator. 4 darab 45, kita dapat 180. 9 darab 60. 500. 9 darab 20. 180 lah. 16 darab 11.25. Okey, dan semua dapat 180. Okey, kalau 1 per X kuasa 2. Yang ni nampak, ni pemalar dah ni. Betul? 1 per X kuasa 2. Mana X kuasa 2? Okey, 1 per 4. 0.25, betul? Kemudian awak kira 1 per 9, 1 per 16. Dan okey, ni jadual yang dah lengkap. Maafkan tulisan saya yang tak berapa cantik ni sebab pen lah, masalah pen. Okey. Nampak? Kalau kita nampak yang ni ialah pemalar dia. Sebab hubungan ni ialah hubungan antara pemboleh ubah Y dengan X kuasa 2. Bila dia darab adalah pemalarnya, jadi hubungan ni hubungan sungsang lah. Nampak tak? Okey, kalau kita plot graf. Kita plot graf. Lukis graf Y melawan X dan Y melawan 2 lah. 1 per X kuasa 2. Okey. Bentuk macam mana kita akan dapat? Kalau Y melawan X, kita akan dapat bentuk parabola tadi. Okey, bandingkan nilai-nilai XY dan X kuasa 2Y. Apa kesimpulan yang boleh dibuat? Ni ada kesimpulan bawah ni. Graf yang mana ialah graf garis lurus yang bermula dari asalan? Graf Y melawan 1 per X kuasa 2. Apa hubungan? Ni hubungannya Y berubah secara songsang dengan X kuasa 2. Okey, yang pertama tadi dia tanya bandingkan, so nilai X kuasa 2Y ialah pemalar. Oleh itu K sama dengan X kuasa 2Y. Okey, dapat Okey, secara umumnya bagi suatu ubahan songsang, Y berubah secara songsang dengan X kuasa N boleh ditulis sebagai, ni tak kisahlah N tu kuasa berapa sebenarnya. Dapat gitu So Y sama dengan K X kuasa N. N 1, 2, 3, 1 per 2, 1 per 3 dan K ialah pemalar. Okey. Okey, kita tengok contoh 16. Diberi T masa yang diperlukan untuk menyiapkan kerja, pemasangan perabot berubah secara songsang dengan bilangan pekerja X. Okey. Jadual menunjukkan hubungan antara X dengan T. So, bila bilangan pekerja bertambah, masa semakin berkurang. Jadi ni kita tahu hubungan songsang. Dengan mengira XT, X kuasa 2T, tentukan sama ada T berubah secara songsang dengan X atau X kuasa 2. Kemudian tuliskan hubungan tersebut dengan menggunakan simbol hubungan. Okey, yang ni saya nak ingatkan, hari tu latihan ada yang skip lah, dia tak nak buat ni. Jadual dia tak lengkap, dia just, saya tak tahulah dia dalam kepala dia ke apa, dia tak buat. So, tak ada pembuktian yang benda tu adalah ubahan langsung. Hari itulah, hari ni kita nak tengok ubahan songsang. Jadi, awak kena buat XT sebab dia kata dengan mengira nilai XT. Sini nak suruh tentukan yang mana berubah secara songsang.
sama ada dengan X atau X kuasa 2. Okey, XT. Okey, kita kira dapat pemalar. X kuasa 2T kira-kira tak dapat pemalar. So, apa kesimpulan nak boleh buat? Jadi, nilai XT ialah pemalar. Betul? Kita buat ayat sikit lah. Jadi, T berubah secara songsang dengan X. Okey, ni hubungan. Okey, ni pun tulis juga. Nilai X kuasa 2T bukan pemalar. Okey, contoh 17. Ini macam hari tu juga ni. Soalan dia sama je, berkisar sama. Cuma hari tu ubahan langsung, yang ni ubahan songsang. Dua kuantiti X dan Y berubah mengikut jadual di sebelah. Menggunakan skala yang sesuai, lukis graf Y melawan 1/X. Dan tunjukkan bahawa Y berubah secara songsang dengan X. Okey. Jadi, jadual ni awak kena tambah lagi 1/X. Y ni dia salin sajalah. Sebab kita nak lawan dia dalam graf ni. Dapatlah graf garis lurus yang melalui asalan. Nak pun boleh buat kesimpulan. Y berubah secara songsang dengan X. Okey, contoh 18. Yang ni nak cari K. Okey, ingat nak cari K, kita guna X dan Y yang mula-mula diberi. Yang mula-mula sekali diberi. Okey, diberi X sama dengan 0.25, Y 3, ungkap Y dalam sebutan X. Sama juga macam tu. Macam kiraan songsang hubungan langsung itu. Cuma yang ni 1/X. Boleh? So, yang ni kita tukar ke Y sama dengan K/X. Ni ingat. Simbol ubahan tu kita ganti dengan sama dengan K. Kita ganti Y 3 dari sini. X 0.25 dari sini. Okay, dapatkan K 0.75. Kemudian ganti balik K ni dalam ni. Bukan yang ni. K. Yang ni K. Ganti dalam ni. Y dengan X jangan ganti. Itulah cara nak menulis hubungan. Okey, yang kedua. Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. So, punca kuasa 2 kat bawah. Okey, macam ni. Ganti balik. Dapat balik. Terus tulis macam ni. Okey, baca sendiri. Okey, yang ni pun saya ingat awak kena salin juga lepas ni. Saya akan bagi. Okey, contoh 19. Ni banyak contoh sebenarnya. Kita banyak nak bincang contoh lah hari ni. Contoh 19, tarikan graviti F berubah secara songsang dengan kuasa 2 jarak. Okey. Ni tarikan graviti F, simbol dia F. Berubah secara songsang dengan kuasa 2 jarak di antara dua objek D. So, D kuasa 2 lah, nampak tak? Okey, yang ni untuk kira K. Diberi graviti 15, yang ni F. Yang ni D. Jadi, awak perlu cari K. Okey, dapat K dia 21.6. F sama dengan 21.6 per D kuasa 2. Okey, contoh 20. Sama juga. P berubah secara songsang dengan Q. Okey, yang ni dia dah extend dah soalan dia. P2, Q7. Okey, yang ni untuk kira K. Yang ni guna untuk kira P. Boleh? Okey, untuk kira P. Q sama dengan 1.6 ni untuk kira P. Okey. Mula-mula start macam ni. Kemudian ni nak kira. Gantikan P dan Q yang mula-mula tadi. Untuk cari K. Dapat K 14. Yang ni. Yang saya pesan tu ramai tak tulis hari tu kan. P sama dengan 14 per Q. Barulah ganti Q 1.6. Dapat P 8.7. 5 langkah alternatif. Boleh tengok sendiri. Okey, seterusnya latihan menanti. Macam biasa, buat latihan ni. Kemudian siap hantar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa di next lesson.